Datuk Dr. Ustazah kita dengan Ustazah ni kena sopan sikit. Okey? Kalau boleh kita pakai tu yang niqab, nilofa pakai tu. Baiklah, Ustazah, pada hari ini kita berhadapan dengan isu-isu kekeluargaan yang sangat meruncing. Macam yang Datuk Zaidi cerita, Datuk Azizah cerita. Kita nak tahu sebenarnya bagaimana Islam ni dia dapat menggalakkan hubungan keluarga ni agar dia menjaga mawaddah dan juga warahmah yang baik. Dan kalau kita tengok dalam isu berkaitan dengan macam Datuk Zaidi cerita tadi, takut sangat perempuan ni kena sami'na wa ata'na. Kan? Takut nusyus, takut masuk neraka. Dia kata kalau tak ikut laki dia cakap masuk neraka. Takut kan masuk neraka, takut pedih masuk neraka kan. So kita nak tahu sebenarnya kita nak ajar kepada wanita yang ada pada hari ini sebenarnya nusyus tu macam mana dan macam manakah keadaan perintah yang suami ataupun isteri ni kena buat. Ada tak suami ni boleh tak dikatakan sebagai nusyus terhadap isteri? Dan yang seterusnya kita nak tahu juga, kalau nak kata laki boleh pukul bini, takat mana boleh pukul? Ibu bapa nak pukul anak, takat mana Ustazah? Silakan Ustazah. Tafadhal. Tafadhal mashkura. Gitu. Tafadhali. Okey, Abid Abid Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Ridwan. Baru sekejap tadi berkenalan, rupa-rupanya sama sekolah. Masya Allah ya. Ma'had Ahmad Tiga Menceh ya kat sini. Lebih tua ke lebih muda? Lebih muda. Saya baru 18 tahun melepas SPM. Baik. Yang dihormati rakan panel, yang Ustazah memang dah kenal Datuk Dr. Zaidi ni kerana namanya yang tersohor dalam betul Datuk ya, yang tersohor dalam perundangan syariah ni. Yang dikasihi Datuk Azizah, Tuan Musa, Adinda, Datin Rita, semua tetamu-tetamu kehormat, semua peguam-peguam, muslimin muslimat yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh angkat tangan tak peguam yang hadir pada hari ini, yang kat depan? Boleh angkat tangan? Okey, alhamdulillah. Yang klien peguam tu? Okey. Sebenarnya apa yang kita bincang pada hari ini ni ya, mungkin lebih kepada dari sudut undang-undang syariah ya. Dan itu bukan bidang Ustazah. Bidang Ustazah adalah bidang psikoterapi Islam yang lebih menjurus kepada skop yang tadi Datuk Zaidi sebut. Sebenarnya intipati kepada bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sendiri. Sebab itu tuan-puan sekalian, mungkin dalam masyarakat kita mereka lebih dulu mencari ustaz dan ustazah sebelum lawyer. Setuju tak? Ya. Dan mungkin ada kisah-kisah yang tidak sampai pun kepada mahkamah, tapi sampai kepada kami. Jadi ini satu tanggungjawab kepada kami juga, yang boleh disifatkan juga sebagai barisan hadapan ya, untuk menolong dan membantu mewujudkan kerukunan dalam sesebuah rumah tangga. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangat penting kesedaran. Ini Ustaz terus straight to the point lah ya, kepada keadaan hari ini yang sebenarnya rumah tangga yang bercerai satu hal, yang berada di ambang perceraian pun sangat banyak. Setuju ke tak setuju ni? Setuju. Kena bagi pantun dulu. Kena bagi pantun Yeah. Cari alamat si gadis ayu, muslimat, I love you. Muslimat je tuan I love you too. Gadis ayu makan buah, I love you, muah muah muah. Itu suami kena pandai tu buat macam tu dengan isteri balik-balik.
ya, idoknya. Tak apalah, ya. Tuan-puan sekalian, bila cakap pasal rumah tangga, pasal keluarga, Ustazah nak kita tengok pada ayat Al-Quran surah Ar-Rum 21 yang selalulah mana-mana ceramah kalau cakap pasal keluarga mesti akan rujuk ayat tu. Tapi ayat tu jangan dibaca setengah ataupun separuh saja. Hujungnya adalah liqaumin yatafakkarun, untuk orang berakal, untuk orang guna otak, untuk orang yang bijaksana. Berapa banyak masalah dalam rumah tangga sebab yang diberi amanah dan tanggungjawab baik suami ataupun isteri membuat pertimbangan yang tidak wajar dalam rumah tangga dan keputusan mereka. Setuju ke tak setuju? Habis mana fungsi akal? Mana ada golongan yatafakkarun yang disebut pada ayat tadi? Bahawa yang menjadi tanda-tanda, kan, ayat tu menyebut wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Ini menjadi tanda dan bukti bagi orang berakal. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, tak boleh nak samakan rumah tangga dia dengan rumah tangga orang ni. Betul tak? Tak sama. Bahkan kadang-kadang, minta maaf cakap, sebab Ustazah bercakap dengan sedikit pengalaman dengan masyarakat, kadang-kadang yang nak ditulis pada kertas yang ada di hadapan mahkamah tidak dapat menggambarkan realiti yang sebenar yang berlaku dalam rumah tangga tersebut. Sabar lu. Ya, sebab faham ya, yang kita tulis kan, tulis. Mungkin ada banyak benda nak dijaga, tak tulis yang betul. Realiti yang sebenar yang ditanggung, yang menjadi tekanan kadang-kadang rumah tangga tu. Sebab itu benda yang paling besar apa dia? Kesedaran bahawa ini adalah amanah yang sangat besar. Macam tadi Datuk Azhar sebut, saya setuju sangat. Kalau suami ataupun isteri, mak ayah tak nampak bahawa rumah tangga mereka menjadi tanggungjawab jauh ke depan, anak mereka menonton, anak mereka melihat, anak mereka mana dia tahu rumah tangga orang lain, rumah tangga jiran dia, dia pasti ambil tengok rumah tangga mak bapak dia. Itulah yang nak jadi cerminan dia untuk rumah tangga dia akan datang. Kalau kesedaran ini ada pada hati suami dan isteri tersebut, dia rasa bertanggungjawab. Liqaumin yatafakkarun. Jangan mudah-mudah menidakkan perasaan orang lain dalam rumah tangga tersebut, baik suami atau isteri. Jangan mudah-mudah menafikan hak dalam rumah tangga tersebut, baik suami ataupun isteri. Sebab apa? Ingat, kelangsungan rumah tangga kalian adalah untuk generasi yang akan datang. Tapi minta maaf cakap tuan-puan, pada sedikit pengawatan Ustazah, banyak benda dalam rumah tangga kadang-kadang kita pandang ringan. Buat dulu, baru fikir, baru tanggung risiko, baru itu, baru ini. Betul tak? Tampar dulu, lempang dulu, minta maaf kemudian. Lepas tu ambil hati bagi bunga, bank in 200-300. Lama-lama jadi kebiasaan. Ustaz baru jumpa dengan satu orang muslimah dekat satu negeri, tak nak sebut terlalu ni lah, nanti muslimah tahu pula kan, ya. Dia kata macam ni, isteri saya adalah suami saya adalah orang yang paling garang di dunia. Tapi saya, betul juga. Tapi saya dah hidup dengan dia 27 tahun. Ustaz kata, kenapa senang-senang pula kita nak cakap paling garang di dunia Dia kata memang segarang-garang manusia. Babab dia dek, ya, babab dia. Memang, dia kata memang sarapan tu adalah kemarahan, sarapan. Ini dah penyakit. Sebab itu tuan-puan, bila bercakap soal keluarga, sebenarnya Masya Allah sangat berkait dengan banyak benda yang lain. Kita jangan lupa penyakit-penyakit jiwa yang mungkin ada dalam diri seseorang yang mendirikan rumah tangga. Tetapi kita cuma fikir sakit jiwa tu gila. Ya, gila yang cakap seorang tepi jalan kan, jumpa dengan Tuan Ridwan contohnya. Bukan Tuan Ridwan saya cakap, dia terjumpa dengan Tuan Ridwan. Kan kau cakap negori kan? Ya, boleh. Ya. Kalau faham kita on ya. Iya kan? Sebenarnya tuan-puan, kadang-kadang tentang orang tu berurusan dengan pasangan yang dia ada mental problem lah tuan-puan. Tolong
meng-highlightkan isu ini. Sebab apa? Ya Tuhan, ramainya yang tak reti nak buat apa dah. Nak dibuktikan kepada mahkamah benda-benda yang seumpama ini, Ustaz rasa dia memerlukan satu perjuangan yang sangat panjang. Yang koyak rabak dah banyak. Anak-anak dah tengok macam-macam. Ya? Sebab itu, balik pada tadilah, kesedaran, penghayatan kepada makna kekeluarga, rumah tangga itu sendiri mesti diinsafi dan dihayati oleh suami maupun isteri. Apatah lagi suami yang menjadi, ya kan, suka kan nak jadi nakhoda kan, yang menjadi nakhoda kepada rumah tangga tersebut. Kalau kita perhalusi macam mana indahnya sebuah rumah tangga Islam, indah, seindah macam kahwin. Kau dah tahu macam mana? Mana ada pengantin menangis? Ada tak pengantin? Kau dah ada kau sekarang ya. Pengantin mengamuk atas pelamin ada. Gambaran ni gambaran keindahan. Baju yang indah, pelamin yang indah, gambar yang indah. Okey, kita terima perkahwinan sebagai sebuah keindahan, tapi berapa lama boleh berlangsung? Sebab kita tidak menghayati nilai keindahan yang sebenar dalam sebuah rumah tangga. Di mana letaknya nilai keindahan tu sahabat-sahabat sekalian? Baik, kita tengok apa, macam mana nak membina hubungan suami isteri dalam rumah tangga Islam. Pertama, hubungan yang terjalin adalah untuk memenuhi keperluan kedamaian, kesejahteraan dan hubungan yang terjalin tu adalah untuk memenuhi keperluan baik suami maupun isteri dari sudut kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan. Tolong. Adalah satu benda yang sangat penting. Di dalam psikologi kekeluargaan ada 4 perkara, elemen penting. Pertama apa dia? Penting tak kebahagiaan pasangan kamu kepada kamu? Itu nombor 1. Ada orang tak peduli semua tu. Isteri menangis ataupun suami stres, dia boleh makan kacang je, tengok TV. Alah tak mak kau lah, memang kegemaran dia menangis. Mana ada kegemaran orang menangis? Betul tak? Kegemaran ketawa mungkin. Ada kegemaran orang menangis? Tak, ada sesuatu yang membuatkan dia sangat terseksa. Ataupun abah dia asyik marah. Nampaklah marah ni kesan tak bahagia kan? Mak dia kata peduli lah abah kau tu. Ya, lentak lah, beres. Marah-marah kan sakit jantung lagi senang. Sebab apa? Kita dah tak merasakan kebahagiaan dia tanggungjawab kita. Bolehlah, ustazah pun pandai cakap tuan-puan, kebahagiaan daripada Allah. Boleh cakap macam tu. Itu tapi secara praktikalnya apa? Allah bagi pasangan tu untuk kita kan? Allah suruh kita jaga kan? Betul tak? Ini adalah keperluan dalam sebuah rumah tangga kan? Bukan hari ni kebahagiaan dia kita jaga, sepanjang hayat dia kita memerhati dia bahagia tak dengan kita. Kita ambil tanggungjawab. Termasuk macam kita isteri ni, kita Ustaz bukan cakap bias mana-mana beban pada suami, tak. Isteri juga. Seorang suami, tuan-puan sekalian, kita kena akur kebahagiaan dia apa pada apa yang dia pandang. Pada apa yang dia pandang. Sebab tu selalu saya cakap dengan para muslimat khususnya, tolong jaga penampilan kita. Cuma tak suruh pakai produk NV je lagi. Diskaun ya. Tuan-puan, jaga penampilan kita. Sebab apa? Tidak boleh tidak, itu lumrah seorang lelaki-lelaki dia nak tengok sesuatu yang menarik perhatian dia. Tak kira umur kita berapa. Ada jalan nak nampak awet muda, makan apa benda je ke? Ada jamu. Ada jual. Siapa jual boleh cakap sekarang. Yelah, ada yang saya makan tu. Tuan-puan, buat sesuatu. Komunikasi. Kenapa? Sebab kita nak bahagiakan suami kita. Tanggungjawab kita. Apa yang suami kita dengar, apa yang suami kita lihat, demikian juga suami. Tengoklah sikit apa dah jadi kat isteri kita tu. Ada banyak, ini dalam seminar-seminar tentang psikoterapi, ada ramai isteri yang sebenarnya dah depression, kemurungan, tapi deny di pihak suami terhadap keadaan isteri. Betul ke tak betul? Pernah tak jadi macam tu? Suami tidak ada ilmu tentang penyakit kemurungan.
Senang-senang dia kata moyan lepas bersalin. Tolonglah. Ya, bukan cerita moyan lepas bersalin. Ada sebab, ada sebab. Sebab tu tengok macam mana roh Islam dalam kekeluargaan menjalinkan hubungan untuk kebahagiaan kalian. Sakinah, mawaddah, warahmah kena difahami betul-betul sepanjang perjalanan rumah tangga kalian. Yang kedua, hubungan yang ada tujuan dan panduan. Bukan ikut suka je. Alah, banding-banding pula rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Elok je si leha tu tengking suami dia. Bolehlah saya. Leha tu lagi lah ustazah pula. Lagi teruk. Ya, maknanya rujuk kat Ustazah Leha. Tak boleh pakai Ustazah Leha ke Ustazah Hafizah ke. Rujukan kita bukan si Leha ataupun Hafizah. Rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam sebuah rumah tangga. Seorang suami tak boleh mudah-mudah kata, alah ustaz tu pun teruk buat kat bini dia. Abang apa dah lagi? Ustaz tu bukan rujukan. Rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kena ada tujuan. Masya Allah, subhanallah. Kalau benda ini dihayati tuan-puan sekalian, semua orang akan mengambil tanggungjawab menilai dari masa ke semasa tentang apa yang berlaku dalam rumah tangga mereka. Sehingga kalau boleh kita tak nak sampai bawa masuk ke dalam mahkamah. Ya, sebab kita pun faham. Sebenarnya wallahualam, ini pandangan ustazah, bila dah masuk ke mahkamah tu macam satu yang dia dah, itu dah macam step yang dah macam ya. Adalah beberapa yang dululah kita kena buat ya sebelum sampai ke mahkamah. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, hubungan yang kukuh dengan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab. InsyaAllah kalau ada 3 perkara ni, okey, rumah tangga tu Allahumma illa ada di sana ujian, cabaran yang Allah datangkan pada rumah tangga ya, yang kadang-kadang berkait pula dengan benda-benda lain. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Syaitan pula lah punya kerja nak memisahkan di antara suami isteri. Tapi apa pun kembali kepada menghayati nilai-nilai dalam agama, insya-Allah boleh menjadi solusi kepada rumah tangga. Sikit saya nak sebut tentang nusyuz. Sebenarnya di antara bentuk keganasan rumah tangga juga adalah betul ya Datuk Azan, macam mental block ya, penderaan emosi, termasuk kadang-kadang terlalu mudah di pihak isteri ataupun suami melabelkan pasangannya dengan satu label yang berat. Setuju tak tuan-puan? Sakit tak hati isteri kalau mudah-mudah suami cakap awak nusyuz. Sakitlah kan ya. Mudah-mudah cakap nusyuz. Ataupun isteri pula, saya belajar lah kat kuliah abang, bukan saya nusyuz. Kan ya? Suami pun nusyuz juga. Bila saya dengar ustaz tu cakap, saya tu terbayang muka abang. Kan nak beritahu, itulah dia. Kan? Maksud dia apa? Ini dah jadi apa rumah tangga ni? Macam kata Datuk Azizah, maki-memaki, label-melabel. Sedangkan kita kena faham nusyuz tu pada makna yang sebenar. Dan Ustaz tak sure sangat apakah dari sudut undang-undang sepatutnya nusyuz ni bukanlah mudah-mudah suami tu nak cakap, benda tu kena dibuktikan ya di mahkamah. Jadi isteri pandai sikitlah. Abang yang senang-senang cakap saya nusyuz. Ya, kalau ke mahkamah abang kena buktikan. Kalau tak ke mahkamah pun di hadapan Allah abang kena buktikan apa ayat yang abang cakap. Sama juga kalau isteri senang-senang cakap suami dia nusyuz. Nusyuz adalah bentuk penderhakaan ya, dengan tingkah laku, dengan perkataan, dengan sikap ataupun pengabaian tanggungjawab. Tanpa alasan yang munasabah. Kena ambil yang ujung tu. Tanpa alasan yang munasabah. Sebab bila kita tak guna pakai tanpa alasan yang munasabah, ini pandangan ustazah ya, kita memberikan ruang kepada mana-mana pihak untuk manipulate perkataan nusyuz. Betul tak tuan-puan? Sehingga kadang-kadang seorang isteri tu rasa, kat mana hak saya ada dalam syariat Islam? Saya cakap sikit, nusyuz. Saya bagi pandangan sikit, nusyuz. Saya keluar rumah sikit, nusyuz. Padahal, bila berlaku pergaduhan, dah mula dah tumbuk-menumbuk. Dah mula dah tolak-menolak. Dah mula dah luka-luka. Tapi bila kita kata dengan alasan yang munasabah, kita rasa bagi orang-orang yang mungkin ditindas, di situlah hak dia ada. Dia ada alasan. Dia bukan sengaja keluar rumah, tapi dia nak menjaga nyawa lebih besar daripada menjaga soal rumah tangga ni semata-mata.
Ya. Sebab itu, kalau seorang perempuan keluar daripada rumah kerana kemudaratan yang sudah nyata yang berlaku kepada diri dia ataupun sangat bimbang dengan kemudaratan yang mungkin berlaku, maka itu bukan nusyus, tapi itu adalah langkah bijak untuk mencari solusi supaya tidak berlaku kezaliman yang lebih dahsyat. Jawab soalan yang ketiga sebab soalan banyak sangat, ya. Soalan yang ketiga, sejauh mana suami itu boleh memukul isteri ataupun mak ayah boleh pukul anak? Jadi jawapannya adalah lit ta'dib la lit ta'zib. Adalah untuk mendidik, bukan untuk mengazab. Niat tu, tujuan tu si pemukul yang tahu. Dan dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kena uruskan emosi dia dengan baik supaya tidak memukul lit ta'zib, untuk lepas geram lah apa, tapi untuk mendidik. Itu satu. Yang kedua, tidak ada pukulan di muka. Okey. Yang ketiga, tidak ada pukulan yang mendatangkan kesan, baik kesan secara fizikal ataupun kesan emosi yang panjang dan mendalam sampai trauma isteri ni. Ui, dia pukul sekali, tapi kita nampak itu memang pukulan benci dan tak ada kasih lagi dah. Mujur tak mati macam cerita Nabi Musa tu. Ya? Sekali pukul mati, mujur tak mati dia kata. Tapi kita nampak bahawa ini adalah lit ta'dib, bukan untuk mengazab. So jangan ada pukulan yang sampai mendatangkan kesan pada tubuh badan ataupun kesan trauma, ya, emosi yang panjang. Wallahu taala alam. Serah balik pada moderator kita. Allahu Akbar, lembut jadi dengan Ustazah cakap kan. Beza dengan saya bercakap kan. Oh beza, akak mengangguk. Baiklah, itulah dia. Terima kasih Datuk Dr. Nohafizah binti Musa. Intipatinya, isteri kena jaga diri, cantikkan diri. Jangan laki balik kerja pakai baju kelawar dengan bedak sejuk, dengan rambut tersekat pada anak, pada skala 3 kan. So macam tu juga pada suami tadi untuk menjadi nahoda yang baik. Baiklah, kita terus kepada pusingan yang kedua.